Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mulakan kuliah hari ini, saya ambil ruang ni takut terlupa untuk mengucapkan tahniah kepada pihak PDRM Batalion 2 PJA Batalion 2 Brigade Utara, PJA Perlis, lepas tu siapa lagi, Jabatan Narkotik Perlis, Marine. Disebabkan kejayaan mereka yang diisytiharkan oleh Ketua Polis merampas 1,800 kilogram dadah syabu yang berharga 64.8 juta. Satu hal lah, tapi saya nak ucapkan tahniah tu juga kerana seperti yang dimaklumkan tadi, saya tengok pihak yang mengedar ni sogok polis 200,000, tapi pihak pasukan polis menolak dan meneruskan tangkapan pada mereka. Kita harap benda-benda yang seperti itu menjadi contoh yang baik dalam negara kita dan berita yang baik. Bukan saja dadah, rasuah lebih berbahaya lagi kadang daripada dadah. Kerana adanya rasuah, kadang-kadang terlepasnya banyak kes dadah. Dan selain daripada kes dadah, maka dadah adalah mengancam. Baru-baru ni orang tanya saya, bolehkah dihukum mati kepada jenayah-jenayah ataupun kesalahan-kesalahan yang bukan hukum, bukan membabitkan qisas. Dan saya telah sebut bahawasanya ada perkara yang Allah Ta'ala telah tentukan hukuman mati, seperti orang yang bunuh orang, hukuman balas. Walakum fil qisasil hayat ya ulul albab. Bagi kamu pada hukuman bunuh balas itu kehidupan, wahai ulul albab. Tapi ada hukum-hukum yang tidak ada dalam hudud, dia ada dalam ta'zir. Pemerintah menentukan hukuman itu. Walaupun kitab-kitab klasik lama menyebut bahawasanya hukuman itu tak boleh lebih daripada 10 rotan, ada yang menyebut tak boleh sampai mati. Tetapi para ulama menyebut bahawasanya ia terserah pada pemerintah. Jika sekiranya hukuman itu tak dapat, jenayah itu tak dapat dihapuskan melainkan dengan hukuman mati, maka hukuman mati boleh dilaksanakan. Dulu ada orang kata bunuh orang mengedar dadah tu tak boleh segi agama. Tidak. Kalau itu dianggap sebagai yas'auna fil ardi fasada, mereka yang telah melakukan kerosakan di atas muka bumi, mereka boleh dihukum mati. Cumanya tidak boleh tasahul, maksudnya memudah-mudahkan hukuman mati sehingga kerajaan, pemerintah guna macam-macam cara untuk jatuhkan hukuman mati bagi menghapuskan musuh-musuh politiknya. Itu tak boleh. Apapun saya ucapkan tahniah kepada pihak yang terlibat. Kita sambung hadis kita. Masyru'iyatul qunuti fin nawazil.
masyru' ataupun disyariatkan qunut pada an-nawazil, pada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang berat yang menimpa orang Islam, disyariatkan qunut. Sagi dalam hadis-hadis yang akan kita baca ni ada cerita bab qunut, termasuk bab qunut subuh. Orang-orang yang tak mengaji, dia tengok rakaman ini ke ataupun apa, dia nanti buat terkejut. Dia akan kata, apalah duk bahas bab qunut ni? Dia tak tahu bahawasanya kita bahas ni kerana ini merupakan bab di dalam Bulughul Maram, kitab yang kita baca ni. Dan ada orang kata ini bab khilaf, kita bagi tahu dia kalau nak kira khilaf, banyaklah khilaf. Semua banyak dalam bab-bab solat ni, banyak hal yang khilaf. Kalau nak kira khilaf tak boleh bahas, apa ataupun tak boleh bahas. Kalau dia terkejut, mungkin sebahagian orang dia terkejut, dia kira pergi mengaji dengar orang ceramah buat lawak, itulah dia pergi mengaji. Kita bila mengaji hadis, mengaji bab-bab yang membabitkan sifat salat Nabi, akan laluilah bab-bab yang seperti ini, sama ada qunut ke, bacaan jahar atau sir basmalah ke, yang menjadi khilaf mu'tabar di kalangan para ulama, akan dibahaskan. Dan itu bagi membuka ufuk, keluasan cara kita berfikir dan memahami nas-nas agama. Kita lihat pada hadis yang pertama. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'i min ahya'il Arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Di sini ada lebih kurang 4 hadis. Saya akan baca yang satu-satu bagi semua, baru boleh faham isu ni keseluruhannya. Kita baca potongan ini dulu, dan kita akan ikuti dengan, nanti akan ada dalam Bulughul Maram tu, dia akan sebut wali Ahmada wa Darqutni nahwa min wajhin akhar wa zada fa amma subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Yang ni akan kita baca kemudian. Kita baca yang pertama dulu, hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di soal status, maksudnya dari segi kekuatan dia disandarkan kepada Nabi, ia kuatlah bila datang daripada dua-dua periwayatan di dalam dua-dua sumber ni. Kerana hadis-hadis yang sahih, walaupun ia sahih, kadang-kadang darjah sahih itu sendiri dari segi kekuatan dia tak sama. Macam kita sebut markah lulus 80% atau markah A 80% ke atas A. Ada orang dapat 80% A ya. Ada orang dapat 85 A juga. Ada orang dapat 89 A juga. Tapi tentulah 89 lebih kuat daripada 80. Demikian juga darjat-darjat hadis. Kadang-kadang apabila sahih bersama dengan sahih, kalau berlaku tiba-tiba ada sedikit pertembungan, jalan taufik tidak dijumpai, nak damaikan, nak harmonikan tak dapat dijumpai, kadang-kala sebagian ulama mengambil jalan dengan memegang riwayat yang lebih kuat. Kadang-kala. Tapi kes ni bukan demikian. Kita akan tengok apa kes dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia banyak riwayatkan daripada Nabi tentang hal-hal ini, disebabkan dia daripada kecil dihantar oleh maknya Ummu Sulaim untuk menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun dia serve Nabi. 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok semua pergerakan Nabi di rumah Nabi, apa Nabi buat, macam mana Nabi, cara Nabi. Jadi Anas ni report dia banyak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahra.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut sepanjang sebulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut, dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sepanjang sebulan. Sebelum kita nak pergi, kalau kita tanya diri kita yang duk sebut perkataan kunut ni, apa maksud kunut? Kunut ni apa? Qanata, apa maksud kunut? Kunut dari segi lurah, dari segi bahasa, dia di dalam pengajian ni ada hal yang dilihat. Pertama, bahasa kata apa, kemudian istilah kata apa. Kadang-kadang bahasa tak sama seperti istilah. Salat, bahasa bermaksud doa. Kalau dari segi bahasa, perkataan salah bermaksud doa. Tapi bila dari segi istilah, dia perkataan, perbuatan, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Dari segi bahasa lain, bukan lain langsung. Bahasa ada asas digunakan untuk menjadi istilah. Kadang-kadang bahasa saja tak menggambarkan istilah. Contoh, bagi faham kat tuan-tuan lah, kan, saya sebut banyak kali dah. Kedai kopi, bahasa bermaksud kedai tu jual kopi lah. Kedai kopi. Tapi perkataan kita bila sebut kedai kopi, kalau kita pergi, cik jual apa? Aku kan kedai kopi, kedai jual kopi je. Nasi-nasi tak? Aku kan kedai kopi. Bagi teh, aku kedai kopi. Kita kata apa punya kedai kopi? Apa benda pun tak ada. Kedai kopi pada istilahnya, kedai yang memang dia jual kopi. Dia jual minuman, dia juga makanan. Itu kedai kopi. Istilah dan bahasa. Okey. Bahasa kunut bermaksud dawamut ta'ah, berterusan taat. Itu kunut lah. Qanitin, orang yang qanitin, orang yang sentiasa taat. Tulul qiyam, lama berdiri. Itu kunut dalam bahasa. Sukun, duduk senyap. Doa, doa pun makna kunut juga. Tapi kunut, dah kita nak cakap dari segi bahasa ni, di sisi fuqaha ni, apa dia? Ad-du'a'u fi salati qa'iman. Lebih kurang begitu. Iaitu doa di dalam salat semasa berdiri. Yang tu kita masukkan. Dan sujud kita doa juga. Ikut bahasa, kunut jugalah. Tapi tak, kunut dalam konteks ini, kita maksudkan ialah doa fi as-salat, ad-du'a'u fi salah qa'iman. Doa semasa salat dalam keadaan berdiri. Itu kita maksud. Kata Anas bin Malik, Nabi kunut selama sebulan. Ba'da ruku', selepas daripada ruku'. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Nabi berdoa kepada kabilah-kabilah. Yad'u ala, Nabi berdoa ni, orang ni pelajar-pelajar Kuips ke apa, dia Arab ni. Yad'u ala, kalau perkataan ala bermaksud doa bagi kena bala. Kita jangan kata ya akhi ud'u alayya, jangan kata macam tu. Kadang-kadang orang belajar bahasa Arab dia tak lepas. Ud'u alayya maksudnya doa bagi bala kepada aku. Ud'u li, doa untuk aku. Alayya maksud bagi kena bala pada aku. Ala dengan lam saya. Ud'u li, doa untuk aku. Kadang-kadang kita kata ya akhi ud'u alayya, jangan. Ya akhi tolong doa bagi bala kat aku dah. Baru belajar bahasa Arab tak apalah, Tuhan mengetahuilah, bukan maksud kita kan. Tapi bagus lah. Bahasa ni kena praktis. Dulu masa awal-awal, zaman dulu belajar bahasa Arab, orang praktis. Ana, anta,
Kan? Ana anta. Walaupun kadang-kadang yang belajar tu tak apa cakap ni. Nanti anta pi lah. Kita duk heran. Siapa dia kata kat aku suruh pi? Nanti anta bagi tahu ana. Rupanya dia bertukar. Ana dengan anta dia bertukar masa dulu. Kan? Masa nak belajar bahasa Arab kan. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Yad'u ala ahya'in min al-ahya'il Arab. Berdoa agar dibalakan daripada kabilah-kabilah dari kabilah Arab. Summa, kemudian tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Yakni Nabi tak kunut lagi. Setelah sebulan Nabi doa untuk Ra'il, Zakwan, Usayyah, Nabi telah berdoa kepada mereka, kabilah-kabilah Arab ni sebulan, kata Anas. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Okey, kita baca hadis Ibn Hajar Hatta yang berikutnya pula. Kita kena tengok semua hadis ni, baru kita huraikan dia. Wali Ahmada wa Darul Qutni. Ni Wali Ahmada, ni dia mamnu' min as-sarah bila macam ni ya. Atas wazan af'al. Wali Ahmada wa Darul Qutni nahwu min wajhin akhar. Hadis yang macam tu juga dalam riwayat Ahmad dan Darul Qutni dari jalan yang lain. Wazada, dia tambah dalam riwayat itu, fa amma fi subhi, adapun pada semayang subuh, falam yazal yaqnutu, sentiasa Nabi berkunut hatta fariqad dunya, sehingga Nabi itu meninggalkan dunia ini. Jadi kalau riwayat ini dia kata Nabi sentiasa kunut. Riwayat sama macam tu, dia kata ada tambahan dalam riwayat Ahmad dan Darqutni, adapun semayang subuh Nabi sentiasa berkunut sehinggalah baginda wafat. Tuan-tuan mungkin okey. Kita baca lagi hadis yang lain. Wa anhu, yakni daripada Anas. Anhu, hu tu balik pada Anas kerana dia cakap tentang Anas. Wa anhu radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Sahih Ibnu Khuzaimah. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak berkunut kecuali idza da'a liqaumin, kecuali apabila baginda berdoa liqaumin, untuk kebaikan satu kaum, au da'a ala qaumin, ni li dengan ala ni, au ala qaumin, ataupun berdoa untuk dibalakkan sesuatu kaum. Jadi riwayat ini Anas juga. Kalau riwayat yang pertama tadi, Anas kata Nabi doa sebulan untuk kabilah-kabilah, balakan kabilah-kabilah Arab, kemudian tinggal. Itu di dalam Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi hadis yang macam tu juga di dalam Musnad Imam Ahmad dan Darqutni melalui jalan yang lain. Sekali saya akan sebut jalan, iaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Melalui jalan yang lain, dia kata adapun semayang subuh dia teruskan sehingga baginda wafat. Mari riwayat ini, yang riwayat yang ini pula, baginda hadis ni menyatakan bahawasanya Ibn Khuzaimah ni menyatakan bahawasanya Nabi ni tak kunut, melainkan kalau nak doa untuk kebaikan satu kaum ataupun nak doa dibalakan satu kaum. Kalau ikut riwayat ni tak samalah yang tadi. Kesemuanya daripada Anas. Okey. Oleh kerana Ibn Hajar letakkan riwayat yang lain pula. Wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i. Sa'd bin Tariq al-Ashja'i, tuan-tuan ada kan nas ni? Semua ada. Siapa yang tak ada kitab? Boleh ambil. Ada kitab lagi situ. Tak apa. Ingat apa yang dihafal. Okey.
wa an Sa'id bin Tariq al-Ashja'i. Sa'id bin Tariq al-Ashja'i, dia telah meriwayatkan Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i. Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i ini adalah merupakan, Sa'ad bin Tariq ialah anak kepada Tariq bin Ashyam al-Ashja'i. Dia anak kepada, dia tabi'i. Tabi'i ni maksud apa? Anak murid sahabat. Bapa dia adalah Tariq al-Ashja'i, iaitu Tariq bin Ashyam bin Mas'ud al-Ashja'i ni. Bapa dia ni sahabat. Dia riwayat daripada bapa dia. Hadis ni dia riwayat daripada bapa dia. Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i kata dia, qultu li abi, aku kata kepada bapakku. Bapak dia siapa dia? Bapak dia siapa dia, tuan-tuan? Ha? Dia Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i. Saya tanya bapak dia siapa? Ha? Takkan Pak Man pula. Bapak dia siapa? Tariq tu lah. Dia nama Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i. Bapak dia Tariq al-Ashja'i. Qultu li abi, aku kata pada bapakku, jangan fikir bapak dia siapa. Oh, dia sebut dah nama dia tu kan, bin dia tu. Bapak dia al-Ashja'i ni, cuma bapak dia ni sahabat. Kata Bukhari, lahu suhbah, bagi dia itu sahabat, persahabatan, yakni sahabat dengan Nabi. Ya abati, wahai bapakku, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, afakanu yaqnutuna fil fajri? Qala ay bunay muhdath, rawahul khamsah ila Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan semua oleh ashabus sunan, 5 ashabus sunan. Abu Daud saja tak riwayatkan. Semua dalam kutubus sittah riwayatkan hadis ini oleh Abu Daud. Kata dia apa? Aku berkata kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang Umar, wa Uthman, dan di belakang Uthman, wa Ali, dan belakang Ali. Jadi berapa? Nabi, Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. 5 orang, seorang Nabi dan 4 khulafa. Afakanu yaqnutuna fil fajri, adakah mereka semua itu kunut pada waktu subuh? Qala, jawab bapak dia, Sabdas Tariq bin Ashyam bin Mas'ud al-Ashja'i ni, dia kata, ay bunai, wahai anakku, muhdath, ini perkara yang diada-adakan, yakni dalam bahasa Wesa ni bid'ah. Nanti kita akan bincang bid'ah kata bid'ah. Cuma saya nak sebut, sebelum saya nak pergi nak perbahasan, sekali saya masuk balik, perkataan di Perlis ni kita tak sebut kunut bid'ah. Tapi ada orang kita kata, dalam kita tak kata. Tapi perkataan kunut ini sebagai muhdath, benggala yang diada-adakan, disebut oleh sahabat. Disebut oleh sahabat. Ada rekod disebut oleh sahabat. Soal macam mana nak melihat apa yang disebut, cerita hal. Tapi kalau ada orang kata ulama-ulama dulu tak pernah ada siapa kata benda ni bid'ah, tak benar. Mungkin dia baru baca buku perukunan, dia belum baca buku hadis. Buku hadis menunjukkan memang ada. Maka sebab itu dalam sebahagian kitab-kitab fiqh seperti Al-Mughni li Ibn Qudamah, kitab besar dalam fiqh mazhab Hanbali, memang dia kata kunut subuh berterusan tu bid'ah. Dia kata, ada orang kata, orang tak pernah kata, Perlis yang kata, Perlis tak kata. Tak ada ulama yang pernah duk kata yang Tuhan silap. Tapi kami tak kata. Tapi yang Tuhan silap. Sedangkan memang ada yang kata. Bukan ulama yang kata, memang daripada generasi sahabat ada yang kata. Sama ada kita pilih qaul itu ataupun tak, itu satu hal yang lain. Okey. Kita bincang. Hadis yang pertama, tuan-tuan nampak ni? Tuan-tuan boleh ikut tak saya duk ceramah ni? Kalau tak boleh angkat tangan.
Hadis yang pertama, hadis ni riwayat Anas, tiga-tiga ni riwayat Anas, riwayat ni, kecuali yang akhir itu adalah riwayat Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i daripada bapa dia. Yang tiga yang atas ni riwayat Anas. Hadis yang pertama very clear, iaitu hadis ni menceritakan bahawasanya sebulan Nabi qunut selepas daripada rokok. Selepas daripada rokok. Kerana kita akan tahu dalam mazhab Malik, qunut sebelum daripada rokok. Sebelum daripada rukuk. Hadis ni Anas sebut, dalam riwayat ni dia sebut selepas daripada rukuk. Kita duduk sebut rokok ni Melayu lah. Rukuk sebenarnya. Ingat dia kata aku pergi solat, aku pergi berokok. Ingat pergi rukuk. Selepas daripada rukuk sebulan, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya. Okey. Jadi tak ada isu lah. Hadis-hadis ni semua ni menjadikan para ulama semua sepakat qunut ada. Qunut ada. Sepakat. Tak ada ulama kata tak ada. Cuma mereka berkhilaf. Tang mana nak qunut tu? Di kalangan para ulama menyatakan qunut ini hanya ada pada beberapa tempat, iaitu pertama apabila berlaku nazilah, doa kepada orang yang buat jahat, ataupun doa keselamatan kaum muslimin, seperti kita nak doa untuk orang, minta Allah selamatkan orang Turki, Syria sekarang, atau doa Allah balakan Israel. Yang ni semua setuju, kata ada, semua setuju. Tak ada khilaf. Kemudian yang kata qunut, kalau selain daripada itu, dia ada pada solat witir. Yang ni mazhab Hanafi kata, dan wajib qunut dalam solat witir. Mazhab Hanbali dalam solat witir juga sunat qunut dalam solat witir. Ada mazhab kata hak tadi semua dia apa kata? Qunut nazilah, qunut kerana masalah bala bencana yang menimpa orang Islam ni ada dalam semua solat fardu. Dia bukan subuh saja, dalam semua solat fardu. Kalau timbul bala, kita qunut dalam semua solat fardu. Cuma dalam mazhab Hanafi, dia kata dalam solat fardu yang baca jahar, yang baca kuat, itu solat subuh. Solat apa yang baca kuat? Zuhur, subuh, maghrib dan isya. Yang ni dia kata. Yang menjadi khilaf ialah tentang qunut berterusan di dalam solat subuh. Yang ini yang jadi bahas ni, yang nak bahas ni. Yang tadi tak ada, selesai. Yang ini yang kita nak bahas. Kita tengok ada dua mazhab lagi yang saya tak sebut, mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nanti saya akan sebut. Di dalam mazhab, di dalam hadis ni, hadis yang kedua riwayat Ahmad. Dalam riwayat Ahmad ni dia kata macam tadi juga, cuma dia kata wa amma subhi wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Dia berkata itulah perlih tak jumpa hadis. Adapun sembahyang subuh sentiasalah baginda qunut sehingga baginda wafat. Faraqad dunya, berpisah daripada dunia. Hadis ni kenapa ulama-ulama yang tak menyokong qunut berterusan subuh tak amalkan? Sedangkan hadis ni sebut ada tambahan ini. Mereka tak amalkan kerana di dalam hadis ni ada rawi, iaitu Abi Ja'far Ar-Razi.
Abu Ja'far Ar-Razi, nama dia Isa bin Mahan. Dia diriwayatkan riwayat dia yang menyebut tentang diri dia ni, antara yang menyebut tentang dia ialah Imam Ahmad sendiri, dan An-Nasa'i menyebut dia laisa bil qawi, tak kuat dia dalam riwayat. Dan mereka, Abu Zur'ah kata syaikhun yahimu kathiran, tak ingat, keliru, kurang riwayat dan banyak keliru dalam riwayat. Ibn Hibban kata yuhaddithu bil manakir anil masyahir, dia meriwayatkan riwayat-riwayat yang mungkar. Riwayat-riwayat yang mungkar tu bukan mungkar amar ma'ruf nahi munkar, mungkar yang riwayat yang bercanggah daripada apa yang jelas daripada riwayat yang masyhur. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan punya kitab kita ni, dia kata saduq sayyul hifz, saduq boleh diterima riwayat tapi buruk hafalannya. Buruk hafalannya. Dia riwayat, Abu Ja'far mengambil riwayat daripada Ar-Rabi' bin Anas. Ar-Rabi' bin Anas, yaitu Ar-Rabi' bin Anas Al-Bakri, dia merupakan saduq lahu awham. Saduq tapi ada awham, boleh diterima riwayat dah, tetapi dia ada awham, ada keliru. Dan Ibn Hajar kata orang cuba elak riwayat dia jika dia riwayatkan daripada Abi Ja'far. Kerana ni Abi Ja'far ni, kalau diambil daripada Abi Ja'far elakkan, kerana li'anna fi hadithi ittiraban kathira, kerana riwayat dia daripada Abi Ja'far keliru banyak, bercanggahan banyak. Ittirab ni bercanggahan riwayat dia. Di atas masalah rawi ni, mereka yang tak bersetuju dengan kunut ini, bukan tak setuju kunut, tak ada orang tak bersetuju kunut, tidak setuju kunut subuh berterusan. Itu tentu kena faham. Kalau orang kata, mereka kata tak ada kunut, tak ada siapa kata tak ada kunut. Semua ulama kata ada kunut. Yang dibahaskan ni kunut subuh berterusan. Bukan sahaja pada masalah Abu Ja'far seperti mana yang saya sebut tadi, dan juga Ar-Rabi' bin Anas yang mengambil daripada Abi Ja'far. Golongan yang menolak hadis ni kerana dia kata hadis ni kontradik dengan riwayat Anas tu sendiri melalui jalur rawi yang kuat. Kerana jalur rawi yang kuat kata sebulan summa tarakahu. Kemudian itu satu, tak apalah. Kemudian dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut. Nabi tak pernah kunut kecuali apabila doa untuk kebaikan satu kaum ataupun doa dibalakkan pada satu kaum. Riwayat ni juga sahih. Jadi Abu Ja'far dah masalah keliru tadi dan banyak percanggahan riwayat, bawa riwayat yang bercanggah dengan riwayat itu. Dan riwayat Tariq Al-Ashja'i yang bagi tahu kepada anaknya apabila saat anak dia tanya dia, kau duk solat di belakang Nabi tu, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman, belakang Ali, dia berkunut dah. Dah kau berdoa solat belakang semua daripada Nabi, daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka kunut kau subuh. Bukan kunut. Dia tanya, kunut afakanu yaqnutuna fil fajr? Adakah dia berkunut pada subuh? Dia kata, ai bunai, muhdath, wahai anakku, ini perkara yang diada-adakan. Di atas alasan-alasan yang ini menyebabkan para ulama yang mana melihat hadis-hadis ni sebagai tidak kuat untuk dipegang. Pun begitu ada mazhab yang pegang riwayat Anas, yang pegang riwayat Abu Ja'far Ar-Razi atas alasan ia adalah pengecualian daripada yang tadi. Dia pengecualian tadi antaranya mazhab Malik, dia kata ada kunut pada setiap waktu subuh tetapi sebelum daripada rukuk pada rakaat yang kedua. Mazhab Syafi'i kunut bagi setiap kali waktu subuh
pada rakaat yang kedua, tetapi selepas daripada rukuk. Riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawasanya kebanyakan riwayat daripada Anas menunjukkan ada kunut selepas dan sebelum rukuk. Maksudnya kalau orang tu di dalam semayang kunut nazilah, dia kunut sebelum rukuk, atau kunut witir, dia kunut sebelum rukuk. Ada tak riwayat? Ada. Tapi kebanyakan riwayat lebih menunjukkan Nabi kunut selepas daripada rukuk. Hadis-hadis Nabi SAW, apabila kita lihat dalam riwayat-riwayat dalam hadis Nabi SAW, baginda pernah kunut. Sebenarnya nanti kita akan datang kepada, tak ada satu riwayat pun yang menceritakan kalau ada kunut subuh berterusan tu, apa bacaan dia. Tak ada. Ni yang duk baca Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait, nanti kita akan datang. Tidak ada, nanti kita akan tengok. Itu ada riwayat daripada Hasan bin Ali yang menceritakan bacaan bagi kunut witir. Ini salah satu lagi argumen pihak yang kata kalau Nabi berterusan baca tiap-tiap pagi, mesti akan ada orang riwayatkan. Apa dia Nabi baca setiap subuh sehingga baginda wafat. Dan kisah Nabi doa, kisah Ra'il dan Zakwan ini ialah ceritanya ialah mereka ni datang berjumpa dengan Nabi SAW. Ini cerita pada tahun 4 Hijrah. Artinya ada 6 tahun lagi Nabi lepas pada tu. Ra'il dan Zakwan ini, mereka Nabi SAW hantar 70 orang. Bila mereka mari jumpa Nabi SAW, mereka macam kecoh sikit. Dia kata, dia mari jumpa Nabi, kata hantarlah orang boleh ajar mereka. Nabi SAW hantar 70 orang yang dikatakan qura, orang yang boleh membaca, mengajar mereka membaca Quran. Hantar kepada Ra'il, Zakwan. Mereka ini daripada Bani Salim. Mereka ini daripada Bani Sulaim. Mereka daripada Bani Sulaim, Nabi hantar kepada mereka sampai kepada tempat Telaga Bi'ru Ma'unah. Sampai ke Telaga Ma'unah. Bila sampai sana, wakil Nabi sampai 70 orang, mereka kata, wallahi ma iyyakum aradna, kami bukan mahu kamu. Apa mereka buat? Mereka bunuh 70 orang hak Nabi hantar. Betul-betul tipu. Datang bagi tahu Nabi bahawasanya kami perlukan orang mengajak kami sekian-sekian. Nabi hantar 70 orang, mereka bunuh. Sebahagian riwayat mereka kata kami sebenarnya bukan nak pergi jumpa Nabi, kami nak pergi jumpa Abu Amir yang mengaku Nabi Al-Kadzab. Kami nak pergi jumpa dia. Nabi SAW marah betul-betul. Pasal yang ni betul-betul tipu. Nabi ni jarang doa laknat orang. Tapi untuk mereka ni, Nabi kunut supaya bala dikenakan pada mereka. Kisah ini kalau mengikut Ibnu Hisham, ia berlaku pada tahun 4 Hijrah. Ia berlaku pada tahun 4 Hijrah. Di situlah datangnya cerita tentang kunut ni. Kemudian timbul, adakah dia berterusan ataupun tak berterusan. Dalam riwayat Anas, sebulan. Cuma riwayat Imam Ahmad tu kata lepas tu sebulan tu stop. Seakanlah kalau riwayat tu diterima, tinggal kunut subuh saja. Kita ni bukan nak bab-bab ni bukanlah nak bertengkar dengan orang, kan? Tapi orang tak pasal siapa yang dak hujah sangat masalah kunut ni. Dia pengajian macam tu lah, orang terang. Kami tak selesa kalau terang tu, tak selesa tutup telinga, tak selesa dengar.
Ada orang dia kalut, dia main dengar kuliah kita, dia buat kalut. Kami nak dengar hak ada kunut. Nak kunut pergi dengar ada kunut. Kita cerita tentang dari segi periwayatan. Kita bagi tahu dah dalam mazhab Syafi'i ada. Tapi kita cerita apa argumen orang-orang yang kata tak ada, antaranya argumen yang ni lah. Mengapa mereka menyatakan bahawasanya tidak ada kunut. Kalau dia, saya tengok siapa kata, di dalam, kalau dia baca dalam Imam Sahih Muslim ada kunut subuh. Kunut subuh, Imam Muslim tak tulis kunut subuh. Ini kadang-kadang orang dia tak faham. Dalam Sahih Muslim ada kunut subuh, ada juga cerita tentang kunut yang lain, iaitu kunut maghrib. Menyebabkan para ulama bila dia tengok, dia kata nazilah ni, mereka, Nabi ni kalau mari bala ataupun orang buat jahat, Nabi nak doa. Pernah Nabi doa untuk selamatkan, Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nabi pernah doa untuk selamatkan mereka. Wal mustad'afin minal mu'minin, dan selamatkan orang mustad'afin di kalangan orang mukminin. Nabi doa. Nabi doa, Allahumma shdud wa ta'aka ala mudar. Allah kenakan hukumanmu kepada mudar, kabilah mudar. Kunut. Mereka kata Nabi ni, kalau kita himpun semua riwayat, kita akan tengok Nabi ni dia doa kunut ni pada semua solat fardu bila dia nak doa. Dulu kita pernah di Perlis, kita buat semua solat fardu. Apabila keadaan meringan, baginda akan ringan sikit, baginda akan tinggalkan kunut pada solat maghrib dan solat subuh. Kalau keadaan bertambah ringan, hampir habis masalah tu, baginda akan doa kunut pada solat subuh. Kunut ni ialah kunut nazilah. Maksudnya kalau kita kata nak doa kat Yahudi, masa dia serang tu 5 waktu. Lepas tu dah kurang-kurang masalah tu, tinggal 2. Lepas tu tinggal 1. Bila habis, stop. Inilah yang dipahami oleh ulama-ulama yang menyatakan bahawasanya tidak ada kunut. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis, dia menyebut bahawasanya hadis yang sabit, ada dalam riwayat dalam Bukhari, ada dalam Muslim, Nasa'i. Dia menyatakan, la uqarribanna lakum salata Rasulillah. Aku akan tunjukkan pada kamu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi raka'atil akhirah min salati zuhr. Abu Hurairah telah kunut pada rakaat yang akhir pada salat zuhur, wal asya'ul akhirah, dan isya, wa salatus subh, dan salat subuh. Ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah, selepas menyatakan sami Allahu liman hamidah, fayad'u lil mu'minin, dan doa pada mukminin. Adapun yang sebut kunut di dalam Sahih Muslim, saya nak bagi tahu untuk orang yang belajar Sahih Muslim, Imam Muslim dia berbeza dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari dia meletakkan tajuk-tajuk bagi hadis dia. Dia panggil tarajum, dari terjemah Bukhari. Tarajumul Bukhari, terjemah Bukhari. Imam Muslim dia tak tajuk. Yang membuat tajuk-tajuk, kalau kita baca dalam salatul musafirin, salat kada wa kada, salat yang buat tajuk bagi Sahih Muslim ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan An-Nawawi rahimahullahu taala alim jalil, merupakan orang dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Okey, tak apa. Dan ini adalah merupakan alasan yang menyatakan golongan yang kata tidak kunut, selain daripada dia menganggapkan rawi tak kuat, kemudian riwayat tu bercanggahan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang berikutnya antara alasan mereka, riwayat Tariq Al-Ashja'i menyatakan benda ini muhdath, sedangkan dia telah solat belakang Nabi, belakang Abu Bakar. Kita katalah mungkin Tariq telah solat di belakang Nabi itu masa zaman dia tak kunut, tapi dia telah solat belakang siapa? Abu Bakar. Mesti kalau Nabi kunut, Abu Bakar akan kunut. Demikian juga belakang Umar, demikian juga belakang Uthman dan belakang Ali, kan? Jadi dia kata muhdath, dia ada muhdath.
Kita, pendirian kita dalam hal ni, oleh kerana ada riwayat Anas dan seumpamanya, kita kata bahawasanya pendirian kita sama dengan pendirian dalam mazhab Hanbali, sama dalam pendirian mazhab Hanafi, dan muhakkikin yang ramai, tidak ada kunut yang berterusan bagi solat subuh. Habis itu, mereka yang kunut tu sesat lah. Ni hang sendiri punya pandai. Setengah orang tu dia kata, mereka kata siapa yang kunut tu sesat. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW kata apa? Itu hari itu Dr. Ustaz Salman tunjuk ada satu orang dipanggil apa? Singa Indonesia apa? Aswaja ke apa dah. Dia buat kalam untuk orang. Imam Syafi'i kata kunut, hampa kata tak kunut. Artinya hampa kata Imam Syafi'i bodoh, Imam Syafi'i tak pandai, hampa lebih pandai daripada dia. Tengok akal. Tu Nabi kata, idza khasama fajar, apabila berkelahi jahat. Jahat sebab dia tahammul kalam, dia letak kalam atas mulut orang. You put the word in other mouth, orang tu tak kata pun, dia bagi tahu. Habis tu kita boleh buat jadi hampa kata ada kunut. Imam Ahmad bodoh. Imam Abu Hanifah bodoh. Kalau main macam tu tak selesailah Muhammad oi. Ni bukan main guli. Ini adalah ilmu fiqh. Perbahasan fiqh ni demikianlah. Bukan tanda tidak menerima kaul imam ni. Macam yang singa aswaja Indonesia tu. Itu dia kata fuqaha bodoh. La na'udzubillah. Artinya kalau orang tu mazhab Syafi'i, apakah dia kata tiga mazhab lain semua bodoh? Kalau orang tu mazhab Malik, artinya kamu kata Imam Syafi'i bodoh? Ini budak-budak, saya kata budak-budak main guli, tak tahu maksud. Lalu dia menyangka, dan dia dengar ustaz dia yang ceramah tu depa tu duk kata Imam Syafi'i bodoh macam depa. Tidak ada siapa pernah kata Imam Syafi'i bodoh dalam negara ni, tentu dah tak ada. Mana perkataan ni? Idza khasama fajar, Nabi kata nifaq, penerangan munafik. Apabila berkelahi jahat. Apabila berkelahi jahat. Sebab dia letakkan kata-kata yang orang tak kata. Orang menerima pandangan, menolak pandangan. Ada orang terima, kalau ada orang tak amalkan satu kalam dalam mazhab Malik, ada apa kita nak kata hang kata Imam Malik bodoh, hang pandai pada dia? Takkan macam tu. Imam Ahmad punya musnad, hang ingat dia bodoh, hang pandai pada dia? Ini orang macam ni tak payah main mengaji fiqh. Dia tak tahu fiqh dia luas. Orang terima kaul ni, di negeri Perlis ni dia terima kaul ni. Kaul tidak ada kunut secara berterusan. Bila kita kunut waktu witir, tiba tengok sekarang ada balik, dia berkata dia penin. Tu orang kata jangan minum ayak macam-macam. Yang tu kunut witir, bab ni yang lain. Kunut nazilah, bab dia lain. Kunut subuh berterusan, bab dia lain. Cumanya kita sebut, kalau imam kunut, kita di belakang imam, sebahagian mazhab, siapa yang pegang hadis Tariq Al-Ashja'i ni, dia tak mau kunut lah. Tapi kita kata kalau imam kunut, innama ju'ila al-imam liyutamma bi, dijadikan imam untuk kita ikut, kunut lah jalan. Yang peliknya bila dia main Perlis, dia tak ikut imam. Dia rela semayang bagi lewat daripada imam. Padahal takbir bersama imam pada rakaat pertama tu pahala dia besar. Dia nak lewatkan supaya boleh kunut pada rakaat kedua. Sebahagian nak semayang sendiri pasal nak kunut. Imam Syafi'i kalau hidup pun tak setuju dengan dia. Bukan dia wajib kunut hatta dalam mazhab Syafi'i. Benda mahal ijtihad. Sebab itu belajar fiqh dah ada yang luas. Pergi Mekah, ada orang dia tak pernah pergi Mekah, Madinah. Dia dengar teruk, dia kata tak kunut, dia pergi Mekah. Ada orang dia tak pernah pergi, tuan-tuan. Bukan semua orang pernah pergi Mekah, Madinah. Ada orang jumpa saya di Mekah, Madinah, dia kata minta maaf lah Datuk pasal apa? Saya ingat dia kata kat siapa-siapa, saya selama ni sangka buruk Datuk. Dia sangka apa? Saya main-main sini rupanya memang tak kunut. Dia kata, kita duk ingat dia semua dunia dah tahu dah. Ada orang tak tahu. Dia kata, saya main Mekah Madinah rupanya tak kunut.
Pasal apa mereka kata perlis sesat? Tak kunut. Sini pun tak kunut. Lepas tu yang tak kunut lah. Saya tak kunut dan dia tak kunut. Oh, yang dekat-dekat nak sesat tu mana? Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Demikian fiqh yang kita pelajari dan Allah Ta'ala alam. Silakan Hazan. Saya baca soalan tak awal ni. Saya hendak bertanya, okey. Soalan berkaitan perkahwinan. Saya sudah berkahwin di Siam selama 5 tahun tapi belum sah perkahwinan saya di Malaysia lagi. Boleh atau tidak jika saya hendak berkahwin semula di Malaysia? Saya hendak berkahwin semula dengan isteri saya di Malaysia. Saya dah jawab benda ni banyak kali dah. Pertamanya dia kahwin di Siam tu mana? Di kedai Siam ke? Di Thailand? Ke di kedai mi Siam? Kalau dia kahwin macam
filem yang Mamat kita berlakon ni. Ada orang dia main di Padang Besar, dia tak masuk pun Siam, dia pergi panggil kononnya apa, wakil pejabat agama Siam ke apa, mai angkat nikah dia di sini. Itu semua scammer. Scam. Tak betul. Kerana yang maksud dia kahwin di Siam tu ialah dia kahwin di negara Thailand yang mempunyai kuasa pemerintah yang berbeza dengan pemerintah di sini. Saya dah jelas banyak kali dah, tapi dah tanya, sebut pihak sekali lagi. Sebelum saya nak pergi pada hukum, supaya saya tak tertinggal, kemarin hari ni tiap hari ada orang duk tanya, boleh ke nak main kahwin kat Perlis balik ni? Dia kalau kahwin di Siam tu betul, maksudnya tempat perkahwinan tu yang betul, dia mesti sijil tu boleh diiktiraf, akan kalau diserahkan kepada kedutaan Malaysia atau konsul Malaysia, dia akan sahkan. Kalau dia kata tak boleh sahkan, sijil tu memang sijil palsu. Dan itu sebahagian orang dia terinayah kerana sijil dia palsu. Cuma menikah dia sah ke tak? Ini timbul beberapa perkara. Pertama, jika dia kahwin cukup syarat, laki, pasangan ada, wali ada, saksi ada, akad ada, ijab kabul ada, perkahwinan dia sah. Misalnya dia kahwinlah di mana pun, di Siam ke, di Perlis ke, di rumah dia ke, dia tak pergi daftar, tapi wali perempuan ada, saksi ada, 2 orang saksi, akad berlaku dengan cara yang betul, sah perkahwinan dia. Kalau tak ada yang tu, perkahwinan dia tak sah. Wali tak ada, dia pergi bawa wali, dia bawa kawan dia pergi kat Siam, dia kata ni wali dia tipu. Siam pun tak tahu, belah sana kata lah, tapi dia pecet juga sebenarnya. Nama dia kebetulan sama ke apa, dia pun saya memang apa, abang kepada anak dara ni, kata tipu. Dia pun bagi sijil, tak sah, kerana menipu. Dia kan Tuhan, dia tahu tak sah, kerana menipu. Cumanya kita sebut tentang perkahwinan yang menggunakan wali hakim. Wali hakim ni, dia wali tak ada. Kalau dia ada wali, saya kata kalau dia bawa wali, dia bawa surat persetujuan wali, dia wakil wali, apa saja, yang tu tak timbul. Wali dia setuju, dia tak, hampa pilah kahwin, ambil lah surat aku ni, pergi habaq kat apa, dekat juru nikah Siam tu, ni aku sign bagi hampa redha, hampa pergi kahwin, pergi. Tak ada isu. Isu dia apabila bapa dia tak setuju, itu jadi isu. Kalau dia nak kahwin di luar negara, kita punya fatwa. Fatwa ni saya buka di sini ni. Fatwa Perlis, kita telah fatwa hal ini pada tahun 2019 lagi, fatwa ni. Dia kahwin di luar negara, misalnya dia kahwin di Spain, dia kahwin di Europe. Nak kahwin sangat-sangat dah, pasal apa? Tak balik ambil wali jauh nak pergi, tiket tak ada, tak mampu nak tampung tiket, dan sukar untuk mendapatkan wali, kesukaran, lalu dia apa, kahwin, sama ada dengan keizinan wali ataupun terpaksa menggunakan wali hakim, sah perkahwinan dia, kerana dia bukan lari pada wali, dia tak dapat untuk menghadirkan wali. Yang kedua, kereta ni dia memang ada sana. Cerita yang kedua ialah dia duduk sini elok-elok, lari pergi kahwin di luar. Yang tu lari daripada wali. Wali dia duk ada, dia lari pada wali. Kalau sekiranya dia lari pada wali kerana mengelakkan
birokrasi. Misalnya wali ni tak ada pasal tak bagi dia kahwin. Tak ada pasal. Pasal apa? Tak ada pasal. Dan dia dapat membuktikan wali adl, wali enggan tanpa sebab kepada pihak yang dia berkahwin di sana. Pasal apa dia tak berkahwin kat Malaysia juga wali adl? Contohnya, sini tak boleh. Bapak dia tu semua orang kenal. Siapa pun tak berani. Dia tak boleh dapat keadilan. Kalau duk tunggu pak dia pakai tak kahwin dah dia. Di sini tak ada Tok Kadi berani. Tengok nama bapak dia pun takut dah. Dia belah kata pergi tempat lain. Dia mengadu. Dia buktikan bapak dia tak mampu. Ataupun bapak dia tak mau. Tanpa apa sebab. Maka perkahwinan dia adalah sah. Wali adl. Tapi kalau bapak dia tak ada timbul kes tu, saja dia lari, perkahwinan dia fasid, rosak. Dia tak sampai kepada kategori dia hukuman dia jatuh hukuman zina, tapi rosak, dia dipisahkan. Dia mesti melakukan akad yang baru. Kalau dia keliru, dia pergi. Kenapa dia pergi lakukan hal itu? Dia lari kerana dia kata dia segan nak bagi tahu pak dia. Bukan alasan. Sebahagian para ulama dalam mazhab Hanafi, dia longgarkan sikit hal ni. Dia kata kita pun melihat dalam fatwa kita yang berikutnya, kalau tersalah wali, kalau dah kahwin dengan wali yang salah, syarat lain semua ada, dengan wali yang masalah. Wali yang salah, kalau sebelum berlaku persetubuhan, kahwin balik. Tapi kalau sekiranya belum berlaku kalau belum berlaku persetubuhan, kahwin balik. Kalau setelah berlaku persetubuhan, remain perkahwinan dia. Bapak dia tak boleh nak bangkang lah. Kerana nak mengelakkan nanti mengandung anak di negara ni yang tak boleh dibin ni. Tuan-tuan boleh lihat keputusan-keputusan fatwa tu. Dan apa yang berlaku ialah, kalau bapak dia pun dah kahwin, bapak dia dah kahwin tak apa, ya pergi setuju je lah. Pakai persetujuan bapak dah. Tapi kalau bapak dia pergi bangkang, aku tak setuju dia kahwin. Dan bapak dia bagi argumen yang kuat, anak aku didik dalam agama, ni kahwin dengan mat dadah, minum ketum tak pernah berhenti. Bapak dia argumen kuat, boleh dipisahkan perkahwinan tu oleh mahkamah. Cuma hak dia tanya ni lain. Kalau dia kahwin cukup syarat, sah. Tapi pihak belah negeri dia tu tak mau terima perkahwinan tu. Memang dia kahwin di Siam, tempat tak betul. Tapi masa dia kahwin tu, wali perempuan pun ada. Semua syarat nikah cukup. Tapi tempat tu tak betul. Sijil tak diiktiraf. Mai kat Malaysia tak mau pakai. Qadi Malaysia kata, hampa angkat nikah lain. Dia angkat nikah lain bukan kerana nikah dia tak sah tu. Kerana tak ada pilihan dah. Darurat untuk dia. Bukan bererti bila sah angkat tu bererti terbatal nikah dia yang baru, tapi sekadar menyelesaikan kehendak pemerintah di sini, maka dia boleh angkat. Ni ada panjang ni, cuma saya nak sebut tentang, tadi saya sebut perkataan scam ni, scammer ni. Saya baru ni dengar cerita satu orang. Dia cerita dia tak ada kerja, dia cari kerja. Oleh kerana dia banyak duk submit resume dia ni dalam dunia teknologi ni, scammer ni dia tahu dia ni memang duk cari kerja, duk submit. Lalu dia offer kerja. Daripada tak ada duit ni, ada duit simpan kerja. Dalam kerja yang dia kerja tu, saya tak detail lah, tapi nak cerita, setiap kali dia buat projek tu, dia kena bubuh duit dia sikit. Lepas tu dia sempurnakan task tu, dia dapat berapa ringgit. Tetapi scammer ni, dia boleh tipu kau ni sampai berpuluh ribu, 50-60 ribu. Habis duit dia.
Dia yang kerja, dia pula kena bayar kat skamer. Dan dia tipu. Kalau awak tak boleh henti dah. Kalau dah awak masuk tak boleh henti. Kalau tidak dia jadi salah. Sedangkan kita kadang-kadang terlupa tanya, salah apa? Hampa boleh buat apa kalau aku salah? Padahal orang-orang yang terlibat macam ni, kadang-kadang mereka ada pengalaman bekerja dan seumpamanya. Sebab itu kita dalam hidup ni, kita doa. Nabi doa bila keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajil au yujhal alayya. Ya Allah, aku minta jauh daripada sesat dan disesatkan, zalim atau dizalimi. Kadang-kadang manusia tertipu. Banyak benda manusia tertipu. Ni dalam scammer ni, scam ni manusia boleh tertipu. Dan kita tak ada fikir macam mana dia boleh tertipu. Guru macam saya cerita, cikgu boleh tertipu 400,000. Bukan saja tertipu, tertipu bagi duit kepada scammer. Suami tanya tak mau bagi tahu. Dia duk sangka boleh dapat. Saya tahu satu cerita, satu orang besar di dalam kedudukan, dalam politik, dalam apa, ditipu oleh scammer berjuta. Kerana dia percaya bahawasanya ada duit Soeharto duk simpan tu yang dia nak kena keluar. Lepas tu pergi bagi pula duit untuk menguruskan duit Soeharto tu mai kat dia. Kita tengok dari segi bercakap, berhujah dalam medan politik lah apa, rasa macam pandai. Tapi kena. Sebahagian orang kata lah, idza ja'al qadar umiyal basar. Apabila datang yang qadar, buta mata. Tapi jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang scam dalam dunia ni manusia boleh kena. Dan hati-hati supaya kita kadang-kadang sebahagian sebab kita kena ni, sebahagian lah, bukan semua. Kadang-kadang kita tamak. Kita nak untung cepat. Tanpa kita mau fikir lah, bila ada offer hebat, kita kena. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua daripada hal ini. Ada lewat lah tuan. Saya nak buat pengumuman sikit. Malam ni ada nasi lemak. Nasi lemak ni lah ramai kita malam ni. Tapi nasi lemak ni lebih saya rasa. Masjid dah beli dah berapa ratus, ada orang tambah lagi berapa ratus nasi lemak. Jadi siapa nak makan 2 pun boleh malam ni. Yang tu. Dan dia tak termasuk dalam perkara khilaf, perkara muttafaq, dipersetujui oleh semua mazhab, boleh makan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.